paid advertising. Okay. Okay. Siapa kat sini pernah buat paid advertising, Facebook ad atau Google Ads pernah buat? Pernah. Okay. Satu. Okay. Tuan Omar guna apa? Saya pernah. Okay. Puan Zila guna Facebook Ads. Okay. Saya FB Ad dengan Google Ad. Okay. Apa hasil yang tuan dapat lah daripada Facebook Ad? Berhasil tak berhasil? Berhasil ke tidak? Berhasil. Alhamdulillah. Okey, itu untuk apa? Untuk ni apa, travel agency? Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Okey. So ada yang pernah, ada yang tak pernah. Yang tak pernah apa orang? Tak pernah buat Facebook Ad, tak pernah buat Google Ads. So tak pernah. Tak pernah tuan. Okey. Tapi jika ikutkan tuan Haji Safidin ni, dia tak perlu sangat Facebook Ad ataupun Google Ads sebab dia banyak pada kontrak kan. Ya, betul. Kontrak ni kita tak guna sangatlah. Sebab dia banyak pada apa? Direct approach. Tapi saya ada juga dapat beberapa offer lah untuk masuk tender. Tender kerajaan untuk swasta lah, untuk servis aircon. Tapi saya hantar tapi tak berjaya lah. Okay, tak apalah tu. Biasalah. Okay, okay, seterusnya. Okay, kita kembali pada slide. Okay, sampai yang kita buat malam, petang malam untuk copywriting, ada tak siapa-siapa yang tak faham lagi, yang tak jumpa lagi apa adakah dia punya kelebihan dan apakah yang membezakan antara perniagaan dia dengan perniagaan orang lain? Persaingan dia. Ada tak? Yang tak faham lagi? Setakat ni. Okay. Pertama sekali tuan, okay. Anda perlu ingat, sekarang ni kebanyakan perniagaan terkurung dalam rumah lah. Dia tak boleh nak buat perniagaan apa, kedai dan sebagainya. Jadi ramai orang beralih kepada platform online untuk berniaga. Jadi kalau anda perasan, kos untuk pengiklanan agak mahal sikit sekarang. Kalau yang berguna digital marketing lah. Betul tak? Okay, sebab apa? Semua orang bersaing. Okay. Untuk saya, tak apa, kalau ada cara-cara yang kita boleh fokus, kita ubah sikit, yang boleh buatkan kita ni special sikit daripada orang lain. Okay? Contoh, anda jual produk apa sebenarnya, anda ada pesaing. Betul tak? Kan? Contoh, topi apa? Topi sunat apa? Topi capal kan? Mula dia keluar dia unik lah. Lepas tu tak lama lagi tu ada orang keluar yang benda sama, serupa. Cuma design lain sikit. Kan, apa saja kan, baru ni saya tengok ada satu macam founder tudung. Pasal tak dia nangis, lelaki. Ada orang tiru tudung dia. Okay. Peniruan tu kena biasa tuan-tuan. Perempuan sama je. Okay. Telekong Siti Khadijah yang glamour tu pun ada orang tiru. Okay. Ada baru ni saya cerita yang pada anda tu, ada satu orang kakak lah. Okay. Saya jual telekong harga RM300. Dia kata, benda ni mahal. Dia kata telekong ni mahal. Nanti Allah marah. Saya jual telekong mahal-mahal. Lepas tu dia hantar saya gambar atau satu gambar telekong. Kata, ni saya jual murah je. Dia promote pula ke saya. Okay. Lepas tu saya tanya pada owner produk lah, telekong yang saya jual tu. Dia kata, ini telekong Siti Khadijah ni. Siti Khadijah apa? Made in Vietnam. Okay. Dan dia pun menipu juga. Okay. Jadi, benda-benda ni kita kena apa? Basickan diri kita lah. Contoh saya beritahu anda. Contoh macam Louis Vuitton, LV kan. Chanel dan brand besar ni, ada tak orang tiru brand dia? Kan ada tak yang cipat cerita rompak ni? Ada kan? Tapi kenapa mereka boleh masih berada dalam pasaran lagi? Adidas saya cakap lah, sepah-sepah barang fake dia, betul tak? Kan? Adidas, Nike kan, ramai yang pakai yang fake. Kalau sandal Crocs tu kan, macam-macam jenis orang tiru. Ada yang guna nama betul, ada yang tiru design. Tapi Crocs ada lagi tak sekarang? Ada. Kan? Harga crop biasa kan, yang ciplak dalam RM20, RM30 maksimum. Kan? Ya, belah-belah ringgit pun ada. Tapi crop original saya tengok paling murah pun dah RM120. Tapi still masih orang pergi beli lagi dekat kedai original. Sebab apa?
Okay, sebab satu dia punya kualiti lah, tahan lama apa semua, dan nama dia sendiri cukup kuat. Okay. Sebab tu anda kena fokus pada kelebihan diri anda. Okay. Fokus apa yang anda boleh offer pada orang lain dan orang lain tak boleh offer. Yang pesaing anda tak boleh offer. Nah, ini saya belajar lah daripada yang saya jual kelekong. Ini perkara yang saya belajar lah. Okay. Pada awalnya saya macam risau juga. Orang lain jual 100 lebih kan, bawah 100, kurang yang daripada RM100. Tapi bila saya faham, okay, kita target pasaran yang betul. Jadi kita akan nampak jualan kita paling banyak daripada barang yang mahal. Yang paling mahal tu ramai orang beli. Sebab tu saya kata jangan elak ataupun elakkan diri anda daripada terperangkap dengan permainan harga. Okay, ada satu dalam sistem perniagaan, dalam pricing strategi dipanggil predator pricing. Pernah dengar tak? Predator pricing. Ada setengah pembekal, dia turunkan harga tu, barang harga jual tu lebih rendah daripada harga kos terdapat. Pernah tengok tak orang buat itu? Okay. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk bunuh pesaing-pesaing lain dan dia akan naik harga. Bila turun jatuh, harga semua pesaing jatuh, orang tak nak survive. Okay. Orang tak survive, masa tu dia akan naik harga. Sebab apa? Tak ada pesaing. Okay. Itu tujuan dia lah. Sebab itulah saya minta sangat kalau siapa yang pernah belajarkan saya, yang minta nasihat saya kata jangan terperangkap dengan permainan harga. Okay. Sebab permainan harga ni penat. Bila ada turun harga, orang yang turun harga, turun harga, akhirnya anda akan matilah. Biasanya orang main harga turun, main predator pricing ni atau harga pemangsa ni, mereka ada backup. Mereka ada kesatuan yang backup. Selama saya pernah dengar lah, ada kesatuan Dewan Perniagaan yang backup dia punya ahli kesatuan sampai 6 bulan untuk jatuhkan harga tu selama 6 bulan. So kita secara kebanyakan kita tak ada backup tu lah. Jadi elakkan permainan tu lah. Okay. Jadi masuk pada tempat yang pasaran harga yang betul lah. Okay. Tak kisahlah anda nak main harga mahal ke harga murah ke. Okay. Permainan mahal dia main kepada kualiti, dia main harga lah. Satu barang tu dia boleh untung sampai RM100, RM200. Tapi kalau yang harga ekonomi, dia mungkin untung satu barang RM5, tapi dia jual 10, 20, 100, dapat untung sama. Okay. Itu pulang pada anda lah. Okay, siapa yang main harga pricing yang rendah, yang kos rendah, tolong jaga dekat kos anda. Ya. Contoh yang saya belajar daripada ni lah, Asia. Asia, mula-mula dia nak masuk pasaran, jadi target dia nak masuk ke pasaran Europe, kan? Okay, tapi dia jumpa satu nasihat, dia kata, berapa juta rakyat Malaysia, dia kata. Okay, rakyat Malaysia lebih kurang 20 juta, 30 juta pasaran. Okay. Dia kata itu makin besar lah untuk kita. Jadi kata, apa sekarang you kena buat adalah you beli semua kapal terbang yang sama design. Sebab apa? Sebab you keluarkan kos kepada maintenance. Satu. Lepas tu dia kata, you punya kursi tu you rapat-rapat kan. Okay. Jadi you dapat lagi ramai orang yang akan dapat duduk lah. Okay. Dan apa lagi kurangkan? Okay. Dia pendekkan baju-baju dia punya stewardess dia. Kan? Jadi kos murah sikit lah. Lepas tu anda tengok, tu stewardess Asia lebih pendek. Ni lawak lah. Okay, bukannya serius. Okay. Tapi tu cara kontrol dia punya kos dia. Dan apa lagi yang nampak kalau anda perasan, anda nak tiket pun ada preference sendiri. Betul tak? Jadi kontrol kos tu kita nak. Dan anda kena nak dapat tiket murah, anda kena beli awal. Jadi dia dapat duit anda tu rolling. Okay, contohlah. Okay. So dia dah cerita anda sikit. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Nak tanya pasal semalam? Pakai ramai ni. Ada tak nak tanya soalan semalam? Cik Ezlin tak ada semalam kan? Ada. Ada. Okey, tak nampak. Tak buka kamera semalam ni. Semalam tu apa sihat. Oh, tak apa. Alhamdulillah. Okey. Tapi sekarang musim-musim ni lah. Musim-musim orang tak sihat. Okey. Kita sambung pada kita punya slide ni. Ya, kita buka slide.
Okey. Okey, boleh nampak skrin saya? Boleh nampak skrin saya? Nampak. Okey. Okey, ini sebenarnya ini copywriting lama lah sebenarnya yang boleh anda gunakan, okey, untuk menjual. Tapi masih boleh pakai, okey, tapi sesuai untuk table talk lah. Okey, kalau anda nak guna biasa sekarang ni, apa yang saya buat adalah saya ambil salah satu poin ini. Contoh masalah, kalau anda masalah yang apa yang dapat ambil apa poin saya malam. Pertama sekali saya akan fokus masalah. Okey, masalah, lepas tu dan kedua saya akan fokus kepada masalah yang lagi kritikal. Okey. Mana nak cari masalahnya? Okey, satu anda kena buat survey pada pelanggan anda lah. Potensi pelanggan anda kena buat survey sikit, pertama. Kedua, anda kena study pesaing anda. Okey. Benda sangat penting menjual di sini sama je, cuma yang digital marketing ni adalah anda ubah saja anda punya platform perniagaan, jualan anda tu je. Okay. Dan adalah baik anda ada lebih daripada satu channel, satu saluran untuk menjual. Okay, contoh anda jual sekarang ni anda gunakan Shopee. Oh, Tuan Hazri, suaranya tiba-tiba macam bergema pula. Oh, Tuan Hazri, ada orang ni. Ya. Okey. Okey, dengar tak? Alright, Chun. Okey, ada orang buka mikrofon. Oh, okey. Saya check. Ada orang buka mic ni. Okey, bila gema tu maksudnya ada orang buka mic. Okey. Apa tadi tu? Alright. Okey. Anda kena study pesaing anda. Satu, okey, kalau saya tunjuk ni saya ada buat study kot. Okay, ini dipanggil competitive analysis. Okey. Ini kalau anda nak ambil ni boleh ataupun dalam slide saya yang dalam note tu ada begini. Okey, pertama kalau nak mengkaji pesaing anda, okey, ini dipanggil competitive analysis lah, dia punya template. Ada banyak lagi kat luar sana. Tapi contoh, okey. Paling kurang saya akan study 5 pesaing. Okey. Paling kurang saya akan tengok biasanya mereka yang dalam kategori sama saya lah, dia jual produk sama ataupun produk yang hampir sama dalam kategori yang sama. Okey. Lepas tu saya tengok nama produk, syarikat, lepas tu pricing, harga dia. Okey. Lepas tu kat mana dia jual. Dan saya sangat-sangat galakkan anda jual lebih daripada satu platform lah. Sebab ada masa di tempat ni laju, ada masa tempat ni laju. Kadang dia slow, jadi anda ada backup lah. Sebab tu kalau anda tengok saya jual juga. Saya bila saya jual dekat kedai juga, saya jual dekat Shopee, saya jual dekat Facebook. Okay. Dengan saya kadang-kadang saya buat Facebook ad. Tapi kalau untuk produk yang basic yang panjang masa di demand ni, saya akan letak dekat Facebook Marketplace. Biasa tak pernah tengok tak Facebook Marketplace? Okay. Kalau anda boleh buat COD, okay, saya sangat galakkan anda listing barang anda, jual barang anda di Facebook Marketplace. Sebab apa? Dia free. Okay. Dan dia sangat targeted kepada kawasan tempatan. Dan juga dia akan tunjuk result kepada mereka yang pernah cari produk yang sama. Contoh, kalau anda pernah cari durian dekat Facebook Marketplace, next time anda masuk, dia akan tunjuk durian juga. Okay, kalau anda pernah cari rumah, siapa yang terlibat dengan jual rumah, properties, tolong gunakan Facebook Marketplace. Sangat-sangat berkesan. Okay, baru ni, saya dah cuba yang kali. Okay, baru ni rumah saya di Senawang, yang sewa tu nak pindah lah. Okay, saya letak iklan tu, dalam masa 1 jam, okay, dah start ada orang respon. Okay, dalam masa 3 hari saya dapat lebih daripada 20 ke 30 orang yang query rumah tu lah di Senawang. Okay, kau kan tempat dia jauh jugalah, tapi ramai orang yang berminat. Maksudnya Facebook Marketplace adalah antara platform yang sangat sesuai untuk properties. Okay, dulu orang gunakan mudah. Okay, betul tak?
Okay, mudah untuk promote property dan sebagainya. Tapi sekarang Facebook Marketplace adalah antara tempat yang paling yang sangat-sangat inilah yang sangat-sangat sesuai. Dan baru last year saya ada buat masa PKP tu, saya ada buat kelas untuk agent properties. Okay, mostly Chinese lah. Okay, agent dan daripada kelas yang buat tu, dia orang dah bagi very good feedback. Dia kata memang dia orang dapat respon yang sangat banyak lah. Okay. Kalau nak sewakan rumah ataupun nak terlibat dengan properties, boleh cuba. Okay. Ataupun produk-produk yang anda boleh COD, jual kek ke dan sebagainya, boleh gunalah. Okay. Dan memang orang spend masa. Jual kereta pun bagus. Okay. Kereta pun sangat respon yang terima daripada Facebook Marketplace sangat bagus. Okay. Contoh, pricing, shipping semua anda kena. Okay. Anda kena kaji juga apakah kelebihan dan kekurangan persaingan anda. Okay. Biasa saya akan tengok kelemahan saya. Okay. Kalau saya itu lemah kat situ, saya akan masuk situ. Okay. Sebab tak semua orang mampu buat semua perkara. Jadi anda masuk tempat yang mereka tak mampu. Dia panggil loophole lah, kelemahan dia. Okay. Right. Saya nak ceritakan anda pada ini adalah pasal copywriting tadi sebenarnya. Pagi ni copywriting dan plus tu kita akan masuk bab technical lah. Kita akan masuk ke Facebook Ads, kita akan masuk dekat apa? Landing page yang semalam kan. Okay. Landing page yang anda boleh buat lah cuma tapi adalah syarat-syarat dia yang contoh dia akan pakai duit anda dulu lah. Tapi kalau anda nak ada kemampuan nak bayar package bulanan boleh serendah RM50. RM30. Alright. Kecuali terdesak, okay, puan tadi, kecuali barang tu terdesak dia nak cari, dia akan minta post lah. Okay. Tapi utama dia, saya ingat masa saya PKP first tu, saya post dekat grup target kawasan saya di Perak, Ipoh, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, memang semua post. Tapi lepas PKP, dah tak nampak ada punya hasil. Tapi masih dapat result daripada kawasan sekeliling. Ataupun anda buat COD. Saya cari pilih tu, saya buat COD, saya buat offer. Okay, saya akan COD minggu depan, hari Senin contoh. So, siapa yang berminat akan order siap-siap lah. So, hari Senin saya akan buat delivery. Itu masih sampai sekarang dapat lagi hasil lah. Tapi yang post keluar tu, 1-2 je lah, tak banyak lah. Tak baca dulu. Sebab orang dah boleh ni kan. Post ada juga hasil, ada hasil cuma tak serancak dulu lah. Okey. Pertama sekali, saya minta anda yang salam saya senaraikan kan, 5 masalah utama pelanggan anda. Okey. Jadi benda ni anda boleh faham, ini sebenarnya asas kepada apa? Tabletop punya lah, kenangan produk anda dan sebagainya. Kalau anda nak buat apa? BOP, business opportunity, presentation dan sebagainya boleh pakai lah. Okey, cara berfungsi, cara guna. Okey, ini kalau anda nak ambil boleh. Kalau nak buat tabletop memang sangat sesuai lah nak buat direct closing. Tapi dalam dunia online tak boleh apply benda ni lagi dah. Okay, dulu memang saya buat. Tapi saya rasa okay, market berubah dan saya sendiri kan kita rasa malas nak membaca dah, betul tak? Kan kita sendiri rasa malas nak baca dah. Okay, sebab tu saya study balik. Okay, saya buat 3 step balik tadi. Okay, pertama sekali gambar. Okay, gambar tu pun dah ada masalah kat situ. Kita emotion. Kedua, headline. Okay, headline yang macam mana yang orang akan suka. Okay, biasanya daripada banyak saya study, okay, antara headline yang anda boleh buat adalah, okay, anda guna nombor, okay, anda cerita pasal apa, ayat macam penguat lah, mewah, kuat, kaya, okay, dan sebagainya. Okay, dan apa lagi? Anda gabungkan dua-dua, contoh, okay, 20% daripada orang ni, daripada contoh 20% daripada orang Malaysia mengalami masalah kegemukan, contoh. Okay. Untuk
untuk buat konten, okay, nak artikel untuk orang baca, okay, good thing. Tapi untuk menjual kurang sesuai, kurang tepat. Bila bila baca tu dia akan cari lebih berfakta lah. Okay. Dan sebenarnya anda lebih, kalau anda nak buat konten, nak buat apa, okay, apa yang nak post hari ni, okay, bolehlah guna tu. Okay, 30% orang daripada rakyat Malaysia mengalami masalah kegemukan contoh. Okay. 3 tips anda boleh kurangkan berat badan dalam masa 30 hari contoh. Okay. Itu lebih kepada mendidik, educating. Okay. Jadi orang yang datang sebenarnya niat dia nak baca je lah, dia tak ada niat nak beli pun. Okay, kalau anda nak cerita masalah, okay, kegemukan menyebabkan sukar untuk solat. Okay. Klik untuk atasi contoh. Okay, jadi orang kat situ dah fikir, dah baca tajuk tu sendiri, dia dah ready lah untuk, okay, ni ada solution. Okay. Dan dia mungkin bersedia untuk membayar. Okay. Lepas saya akan tunjuk anda lubuk-lubuk kat mana anda boleh cari customer siapa yang ada limited budget untuk pemasaran sebagainya. Okay. Saya akan tunjukkan anda kat mana anda cari customer yang anda boleh pasarkan produk anda secara percuma. Okay. Soalan daripada. Tapi Cik Azri, sekarang ni dengan teknologi sekarang ni kan, okey, dia buat lubuk. Bila dia buka lubuk, dia dah letak harga dalam tu kan. So dia ingat orang macam akan belilah sebab dia kadang-kadang dia buat secara combine lah, combo kan. Lepas tu kita boleh ada option lagi, kita pergi tengok kat Shopee, kita tengok Lazada, benda yang sama, sebiji sama, dekat sana lebih murah. Itu macam mana kita nak elakkan benda macam tu? Okey, macam ni. Walaupun Haji dan saya rasa semua tahu dalam Shopee dan betul tak? Ya. Tapi percaya, betul tak? Ramai lagi orang tak tahu guna Shopee, dah tak percaya dengan Shopee. Oh, ya ke? Percayalah, dia dah buat. Okey, saya perasan ni baru contoh ada 1 jam. Sekejap saya share dengan anda lah screen jam tu. Okay, jam ni daripada China, nama dia Navy Force. Saya kat Shopee je. Daripada sini saya faham yang saya memang, kalau saya tak ada kerja, saya memang most of the time saya akan spend masa depan komputer untuk memuhati. Saya tengok apa yang berlaku. Saya buka Facebook, saya kadang wife saya bising lah. Tapi sekarang dia faham lah yang apa saya buat. Okay, contoh jam macam ni. Dia harga dalam 50 ni. Okay, jam macam ni. Okay, harga dalam 50 lebih kan, 57. Okay, 57 jam macam ni lah sebiji. Okay. Saya jumpa orang jual jam ni dekat Facebook, gunakan Facebook ad pada harga RM99. Dia kata okey, offer harga asal RM150. Tapi beli sekarang dia jual harga RM90 atau RM90. Okey. Anda nampak Encik Haji nampak harga ni RM57. Dulu sebelum ni RM52 dah naik harga ni. Sebelum RM52. Okey. Jam sama dijual dekat Facebook pada harga RM90, RM90, RM99. Dan saya nampak lebih dijual berapa ribu unit jam ni. Okay. Walaupun ternampak dekat Shopee murah, tapi target market berbeza sebenarnya. Okay. Nampak tak? Masih ada orang yang membeli ni. Dan saya dah cuba kali dah. Okay. Contoh, okay, saya buka. Okay, antara brand saya selalu jual adalah dashboard cover apa? Alza dashboard cover. Okey. Dekat sini harga dia RM14.30. Okey. Dashboard sebiji ni. Saya jual dekat Facebook pada harga RM45. Saya dropship, saya sendiri dropship dari sini. Ya. Nampak tak? Okey. So jangan risaulah pasal harga apa semua. Puan. Kalau kita nak main murah, nak main bab, okey, Shopee tak payahlah. Tapi kalau kita nak main untung, tak ada idea kan. Nak jual apa, kadang harga kat Shopee terlalu murah, kita nak menjual pun dah tak ada idea dah. Murah sangat. So kita switch platform. Dan kita boleh jual lagi mahal. Saya pernah jual ini RM45. Ada satu lagi Alza
apa nama dia? Okey, Albert Putri, yes. Azhar Putri. Ini antara yang produk yang laju lah sebenarnya. Yang ni saya jual pada harga 60 dekat apa RM65 kot yang ni. Ya, dekat ni. Okey ni. Ini saya jual harga RM60 dekat Facebook. Ini antara barang yang laju lah. Okey ni. Kalau nak buka saya punya ni, berapa saya jual ni? Jadi bukan masalah harga sebenarnya. Masalah ni kita jual tempat orang yang salah. Kalau anda nampak yang kenapa ada barang-barang ni, bila ada orang tanya, saya akan letak lah. Ya. Jadi ini semua pada Shopee. Dulu saya ambil paling mudah. Pada Shopee, saya pakai Shopee je. Ya, saya tengok barang tu. Okey. Yang ni saya jual pada harga RM65. Di Shopee harga RM45. Saya jual RM65 ni tak termasuk dengan post. Post saya tambah RM15 lagi. Total RM18 lah. RM80. So, memang betul lah, harga bukannya main factor lah, Cik Azri. Maknanya kita berniaga ni, kita boleh tentukan untung kita kan. Betul. So kita kena bijak lah, kena bijak, kreatif macam mana kita nak buat untuk harga kita lebih baik. Betul. Okey, benda ni yang saya tekankan dengan peserta program saya lah. Okey, jangan terperangkap dengan permainan harga, sebab kita berniaga kalau kita terperangkap dengan permainan harga, kita penat. Okey. Ya, tadi saya letakkan diri saya sebagai customer tadi, itu jadi macam tu. Dia punya cerita. Betul. Sebab tuan dah tahu, tuan Haji dah tahu dah. Haji dah tahu dah kat mana nak beli murah. Ya. Okey. Saya ada satu student lah. Okey, saya cerita dia jual barang-barang apa berkaitan dengan jahit ni lah, macam pemborong lah. Okey, kalau dia share dekat Facebook dia, hari-hari dan van pos laju, JNT datang ambil satu lori. Kan, penuh, Sri hantar. Tapi dia cerita kat saya, dia kata dia panggil saya sifu lah. Dia kata saya jual banyak, tapi untung kecil lah barang jahit kan. Untung RM1, RM2, RM1. Pernah membungkus. Nampak seronok ada bila orang kata nak jual bergula tu seronok lah. Nampak banyak order. Tapi bayanglah kalau 1000 barang, harga satu barang untung dalam RM10, RM20. Penat tak? Penat. Penat kan? Dah bungkus nampak seronok je lah. Tapi masa kita dihabiskan untuk benda yang macam tu lah. Tuan, kenapa dekat FB tuan tadi tu tulis boost and unavailable? Akaun ni dia kena block. Facebook ni dia punya ads dia kena block. Apa sebab boleh kena block tu? Dulu akaun ni ini cerita ke kelemahan diri lah. Okay? Dulu saya buat Facebook ad, jadi saya dalam tak guna Facebook ad. Ada orang offer dia nak sewa saya punya akaun Facebook ad. Okay? Bila disewa, seronok lah. Satu minggu dia bayar saya $200 macam tu. Lepas tu rupanya dia macam guna hack system lah. Okay? Dia melajukan dia punya boost tu. Jadi Facebook nampak, kena block lah. Itu je lah kelemahan. Jadi kalau anda ada akaun Facebook ad, jangan sewa ke orang. Itu saya punya ni lah. Okay, daripada situ yang anda nampak saya ada banyak akaun Facebook. Okay. Sebab walaupun anda jual benda-benda yang tak ada masalah, tak ada langgar peraturan, Facebook ada masanya dia macam akan block juga akaun anda tanpa sebab. Okay, dia guna automatik. Okay. Jadi anda kena merayu lah. Yes, betul. Maksud dia beli FBI tu dia tumpang dekat dia tumpang akaun saya. Okay, dia sewa saya, tapi itulah saya menyesal lah. Okay, sebab RM200 saya dah akaun saya hilang. Ini akaun lama. Akaun ni dah lebih daripada 11 tahun dah akaun ni. Sebab tu anda tengok saya ada banyak akaun backup. Itu pun banyak akaun dah kena block. Ada saya bagi orang guna juga, kena block juga. Jadi sekarang saya stop bagi orang. Okay. Ada beza tak bila letak ads yang pakai boost ni dengan letak ad dekat marketplace? Okey, kalau tanya saya personally, saya prefer jangan guna boost. Okay. Boost
Saya tak nampak hasil dia. Saya nampak boost ni dia macam dipaksa orang tengok anda punya iklan, walaupun pada bukan targeted audience anda. Jadi tujuan dia adalah nak dapatkan duit anda secepat mungkin, tu je. Kalau anda nak target untuk dapat ramai reach, dapat ramai orang tengok anda punya iklan, okey. Tapi in term of sale conversion, sangat lemah lah. Saya tak galakkan. Okey. Saya especially mereka yang bajet rendah lah. Kalau cik apa ni pernah ingat dengar ni King Blaster, pernah dengar tak King Blaster baru-baru ni baru launch ni? Mana? Nama dia? Ada satu sistem King Blaster nama dia. Oh. Siapa tu doktor siapa yang buat tu kan? Itu macam mana tu saran tu? Adakah kita kena bayar juga dengan King Blaster punya apa ni? Yang buat Envoom kan? Kan. Di mana yes. dia boleh Okey, sebenarnya begini. Saya dah buat benda ni lama dah. Saya punya speciality bukan berbayar. Sebenarnya speciality dalam Facebook adalah Facebook free. So antara tool yang kita pakai adalah Facebook Blaster lah. Dia tembak ke grup-grup apa sebagainya. Tapi masalahnya adalah kalau ikon baru, harapan tinggi untuk kena blok tinggi lah. Yalah, sebab kita lalu lorong yang tak halal kan? Tak adalah, tak halal. Cuma dan satu lagi dari segi reach pun dulu Facebook group antara tempat yang paling bagus lah saya cakap anda. Saya kalau satu malam saya boleh dapat reach dalam 15,000, 20,000 satu reach. Dan pernah satu bulan saya dapat dalam 3 juta, 4 juta reach post saya. So bila banyak reach, so ramai orang tengok. Ramai orang tengok, so peluang untuk menjual tinggi lagi lah. Sekarang ni kurang sikit lah. So saya tukar strategi main group juga, tapi ni kepada group targeted. Dulu kalau anda blast dekat grup-grup macam Iklan Malaysia yang grup sampai 3-4 juta orang, jual Malaysia, macam Malaysia grup-grup ni, grup iklan ni, anda akan dapat reach yang sangat banyak. Kalau anda jual produk ke, ataupun anda nak promote video anda ke, anda akan dapat juta-juta view. Sekarang tak dapat lagi lah, Facebook memandai. Sekarang Facebook fokus kepada pengiklanan berbayar. Sebab tu saya kata, walaupun anda ada juta like dekat anda punya Facebook page, dia tak ada nilai pun. Walaupun anda post apa-apa, dia takkan sampai kepada customer anda. So Facebook memang tujuan dia nak anda bayar. Sebab tu ada post boost. Boost tu tujuan dia untuk upgrade duit anda secepat mungkin. Kalau orang yang tak biasa guna, seronok dapat boost tu. Tapi dari segi hasil, saya tak nampak lah. Tak tahu lah ada orang berjaya. Tapi dari segi pengalaman saya sendiri, saya tak pernah tak berjaya lah hasil daripada boost tu. Satu kata, seterusnya, kembali pada slide. Ini contoh. Ini semua ayat-ayat konten sebenarnya. Three cutting edge, dia ada dua ayat penguat, ayat kerja kan. Top luxury digabung. Barang terbaik, barang mewah terbaik contoh. Ask question boleh. Ask question antara perkara yang baguslah untuk headline. Headline yang bertanya soalan, menyatakan masalah tapi dalam bentuk soalan, sangat membantu anda untuk sales. Satu lagi, data. Kalau anda punya data detail, contoh 75.8%, lagi detail anda punya data nombor tu, lagi senang orang percaya. Ini contoh bagi ayat-ayat konten untuk konten ni. Untuk menjual, paling senang adalah menyatakan masalah. Itu paling, daripada banyak testing saya buat, ayat yang menyatakan masalah dalam bentuk soalan sangat-sangat membantu untuk naikkan sales. Active verb, engaging semua ni apa. Dan anda juga boleh gunakan ayat-ayat negatif jugalah. Lemah, corot. Katakan saja ini pun akan ketakutan, akan buat orang terfikirlah ataupun contohnya apakah dia akan kehilangan. Sebenarnya kita tahu apakah yang anda akan hilang dan customer anda akan hilang kalau tak guna produk anda. Yang anda kena tahu itu. Jadi dia akan buat bisnes cepat. Manusia dia suka membeli tapi tak suka dijual. Satu lagi perkara, beritahu anda. Saya bagi anda satu situasi. Anda pergi satu kedai.
Anda nampak penjual dan patut kedai itulah dengan customer bergaduh, dengan pelanggan bergaduh. Okey. Pada pandangan anda, first impression anda, siapakah yang salah? Okey, type dalam chat box. Siapa yang rasa bersalah? Penjual ataupun pelanggan yang salah? Kan? Betul. Okey. Secara apa? Semua jadinya lah. Secara tabiat manusia secara berjadinya, kita akan selalu pandang negatif pada orang yang menjual. Okey. Tapi mungkin yang sebenarnya orang tu mencuri ke ataupun bergaduh sebab lain lah. Tapi pandangan mata kita, siapa yang menjual ni orang jahat. Okey. Sebab tu iklan yang daripada yang nampakkan di syarikat ataupun nampak dia menjual, okay, kita selalu ignore. Okay, manusia ni, kita lah generasi kita sekarang ni, okay, kita lahir kita dah tengok iklan kat TV. Okay, lepas tu kita masuk di dunia internet, kita dah penuh dengan iklan. Jadi kita dalam satu kajian ni buat, manusia ni kita telah bentuk satu dipanggil ad blind. Okay, kita buta iklan. So walaupun iklan tak nampak dah. Okay, betul tak? Walaupun kita baca artikel tu penuh iklan kan, tapi mata kita tak nampak, kita tak perasan apa iklan dia tulis. Okay, sebab tu gambar yang bagus, boleh-boleh tak nampak macam iklan lah, tapi menyatakan masalah yang akan diselesaikan, emosi yang diperolehi tu, emosi yang ditunjukkan tu boleh diselesaikan dengan masalah ni, dengan produk saya. Okay, itu cara distribution yang paling bagus lah. Ini based on pengalaman saya. Okay, lain orang, lain cikgu, lain pengalaman, saya tak tahu. Okay, ini saya cerita dengan pengalaman. Okay, sebab tu saya kata, paling bagus sebenarnya anda menjual adalah sebagai seorang kawan. Okay, saya akan tunjukkan anda, insyaAllah, hari ini, macam mana anda jumpa orang-orang yang akan membeli pada anda. Okay, anda menjual kat mereka, tapi mereka tak sedar pun. Nak tak? Okay. Kalau anda menjual di kebanyakan, okay, anda takkan post ke Facebook anda kan, anda post, okay, saya ada menjual sekian. Okay, kebanyakan orang akan rasa macam malas lah beli kan, orang menjual. Dan saya perlu jumpa manusia, okay, dia tak suka membeli dari kawan dia. Dia kalau boleh, dia walaupun dia suka benda tu, dia takkan beli dari kawan dia, dia beli pada orang lain, dia jual benda yang sama. Ada manusia macam ni, misalnya saya pernah jumpa. Okay, saya memang buat saya buat selling kan, saya jual pintu ke pintu dan sebagainya, jumpa memang direct approach. Saya pernah jumpa orang macam ni. Dia sanggup, kita cerita kat dia, explain kat dia pasal produk tu, dia tahu dia suka, tapi dia ambil dengan orang lain. Apa ada orang macam tu. Okay. Okay. Oh, yang lagi dahsyat. Tuan Nazmi jual apa? Tuan Nazmi jual apa? Saya sekarang tak akan jumpa lagi lah customer yang pulang kotak kosong. Tuan Nazmi. Alright. Berapa? Okay. Kalau anda sebenarnya, ada orang ada cerita saya promote dekat Facebook personal saya, Facebook profile saya, tapi tak ada orang beli. Kenapa? Okay. Sebabnya adalah orang keliling anda adalah bukan orang yang berminat dengan produk anda jual. Itu dia. Okay. Macam mana nak dapatkan orang-orang yang berminat untuk beli produk saya? Okay. Jadi saya tunjuk. Okay. Sebab tu antara sebab saya ada banyak akaun Facebook, sebab itulah. Okay. Lain Facebook akaun saya kata saya saya siapkan untuk market yang berbeza-beza. Okay. Untuk produk untuk baby lain profile. Okay. Produk untuk ibu salin lain profile. Okay. Produk untuk kereta lain profile. Jadi kita kena sesuaikan kita punya profile tu dengan target market kita. Okay. Kita menjual sebagai kawan. Oh, jual barang tea.
Okey. Jual kat mana tu? Ini ada isu juga sebenarnya, ada kotak kosong ni yang terima hantarannya daripada apa? JIT pun ada isu banyak ini. Barang sampai kosong lah, barang tak sampai lah. Atau barang sampai tu tak cukup. Benda ni saya tak boleh nak komen lah, sebab saya pun tak pernah lalui secara ni lah. Sekarang ni alhamdulillah. Okey, contoh ayatnya. Ayat-ayat negatif. Are you debating your email list? Okey. Ini antara perkara-perkara yang anda boleh gunakan dalam menulis anda punya copywriting lah. Okey. Pertama sekali apa? Anda kena tahu apa yang anda punya kelebihan produk. Okey. Dan saya ulang sekali lagi, benda penting. Jangan masukkan semua benefit ataupun kelebihan produk anda dalam satu copywriting. Fokus satu masalah, satu benefit pada satu copywriting saja. Okay, walaupun produk anda bagus, boleh selesai contoh. Okey, produk saya ini boleh selesaikan masalah kucing. Boleh selesaikan masalah bulu kucing gugur. Okay, boleh selesaikan masalah luka kucing. Dan banyak-banyak. Okay, kalau ikut orang rasa okey. Saya kalau saya promote produk ni banyak kelebihan dia yang semua ni, orang akan suka. Dia akan ada banyak benefit. Tak. Okay, manusia akan confuse. Pelanggan anda akan confuse. Okay, dia kata mungkin produk anda ni scam juga. Okay, sebab semua benefit ada. Okay, jadi apa yang anda buat adalah fokus kepada satu masalah satu masa. Okay, satu kelebihannya adalah anda boleh tahu daripada pelbagai-bagai yang iklan anda buat untuk masalah berbeza-beza ataupun kelebihan berbeza-beza, anda dapat tahu. Okay, kelebihan mana yang anda patut fokus. Okay, macam saya cerita pasal spray serangga kan. Okay, asalnya kami buat untuk lipas juga, kami buat juga untuk lalat, kami buat untuk kucing. Okay, dan kebun pun kami buat juga, kebun, kedai, rumah. Okay, daripada banyak-banyak tu, satu-satu yang buat, kami nampak kucing yang berkaitan dengan pet ataupun haiwan peliharaan ni memberikan pulangan lagi banyak lah. Okay, respon yang kami terima lagi banyak. Okay, daripada situ kami pecah lagi. Okay, daripada kucing ni apa masalah kucing yang kita boleh selesaikan. Okay, kucing ni kita boleh selesaikan masalah dia dengan kutu. Okay, satu iklan kita buat. Lepas tu kita buat lagi. Okay, apa lagi yang buat? Okay, dia punya masalah luka. Okay, luka ataupun berulat, dan luka dia berulat. Okay, satu masalah lagi. Okay, lepas tu apa lagi kita boleh study? Kami jumpa, okay, masalah ear mite. Ear mite, apa macam ada hama dalam telinga dia tu. Itu pun satu. Apa lagi masalah? Masalah macam kurak. Okay, kurak pun boleh. Jadi daripada kira banyak-banyak tu, okay, kita nampak, okay, ada pattern dia. Okay, masalah kurak. Okay, especially kalau kita misal letak pula gambar kurak kucing tu, kucing dewasa dengan kucing anak kucing. Okay, kita nampak, okay, kalau kita gunakan gambar anak kucing, dia punya result tu lagi jauh. Lagi pergi lagi tinggi. Okay, dari situ anda nampak dah. Okay, so bila anda spend iklan untuk pemasaran, keluarkan modal untuk pemasaran, anda tahu kat mana modal anda patut letak lebih. Okay, untuk dapatkan impact maksimum. Okay. And then, okay, spot your competition, kelemahan pesaing anda. Okay, dia banyak penting. Kita nak tahu kelemahan pesaing kita, jadi kita boleh counter di situ. Okay, boleh nak perang besar, nak keluar full scale war tak boleh. Full scale war tu perang dengan skala besar tak boleh. Jadi kita cari kat mana kelemahan dia. Kita attack situ je. Cukup lah. Tapi kita bukan niat jatuhkan dia, tak. Kita gunakan kelemahan dia tu untuk kita menyepiki iklanan kita, untuk sebab tu kelebihan kita, itu je. Bukan kita nak jatuhkan dia, tak. Dengan niat itulah. Dan rezeki masing-masing. Okay. Okey, apakah masalah yang poinkan berkaitan keripik? Okey, kenapa orang makan keripik? Okey, saya minta semua orang tolong. Okey, Thailand Cebok, kenapa orang makan keripik? Kenapa orang makan keripik? Okey, semua orang minta tolong semua orang. Kenapa
untuk isi masa lapang, betul. Makanan sampai. Okey, makan sambil buat kerja, betul. Junk food masa sampai. Nah. Okey, sebab nak mengunyah. Makan kudapan. Okey, jadi anda nampak ada banyak solution. Okey, tengok depan TV. Alright. Anda boleh cakap apa? Okey, so nampak dah sebab apa orang makan keripik. Okey, untuk mengisi masa lapang kan. Dia punya tahu-tahu dah habis dah. Okey. Apa masalah dia? Okey, makanan waktu snack, macam snack lah waktu antara orang lapar kan. Okay. Cuma anda boleh offer keripik anda goreng tanpa minyak contoh. Okay. Makanan kudapan tanpa minyak contoh. Okay. Kan sekarang ada air fryer kan. So tak ada minyak. Okay. Satu. Soalan yang diselesaikan. Okay. Kudapan yang ni lah apa yang sihat lah. Okay. Contoh. Okay. Sekarang orang makan popcorn lah, makan apa cake lah macam semua tak sihat. Tapi orang makan juga. Sebab apa sedap. Okay. Itu contoh. Okay. Tapi orang kalau komplain pasal di keripik ni kadang-kadang tester dan dibungkuskan tak sama. Okay. Ini anda kena jaga. Okay. Kualiti anda bagi sampel tu dengan rasa tu belum terjaga. Kerana antara buat on turn off, okay, contohnya keripik ataupun keropok ke, adalah lemau. Betul tak? Tu angin betul. Banyak kan saya kena ni lah. Di sampel dia dah sedap. Ataupun yang lain bila dia menyebutkan jaga dari segi packaging dan sebagainya lah. Sebab antara benda yang orang stop atau macam turn off lah, macam rasa macam tak best adalah bila keripik tu atau keropok tu masuk angin. Okay. Benda ni yang anda jaga. Ataupun anda boleh buat juga lah. Kalau apa, anda punya USP anda, kalau masuk angin, kami ganti lain. Contoh. Okay. Sebenarnya permainan apa macam keripik ni, dia banyak agent ataupun kedai lah. Dia bagi ramai orang menjual, ramai reach dia, okay. Ada student yang main juga lah, jual keripik juga. Tapi kelemahan dia selalu jaga agent dia. Bila dia salin, dia tak jaga agent dia, dia sale drop. Itu yang kelemahan dia lah. Tapi kalau antara tempat yang bagus kalau antara keripik ni adalah anda tak ada tempat kedai-kedai makan. Dia tak ada meja je. Minggu depan collect, seminggu sekali collect. Saya jual keripik. Saya jual rempeyek. Dia bangi. Saya ambil dari marker, saya hantar. Okay. So dapat idea tak? Tapi sekarang keripik juga yang baru. Bawang putih, saya guna mula-mula. Galip lah. Okay. Sebenarnya perkara boleh mudah untuk anda buat closing dengan customer anda. Anda tahu masalah dia dan macam mana produk anda boleh selesaikan masalah itu segera. Okay. Bila anda cerita kata segera, instant, serta-merta, orang akan buat tindakan cepat. Okay, contoh macam saya tengok iklan apa, sesodan kan. Tak habis lagi saya guna satu tiup, maksudnya lama lah guna tu. Kan, tak habis saya guna satu tiup, dah apa? Dah hilang saya punya sakit tu. So macam lama sangatlah lebih tindakan tu. Tapi tak tahu lah berjaya tak berjaya. Saya rasa benda tu macam turn off sikit lah. Yeah. Okay. Okay. Antara perkara okay. Fokus bila anda buat tulis tu, okay. Fokus kepada masalah pelanggan, jangan terlalu banyak masalah, jangan terlalu banyak benefit. Satu masalah satu masa. Okay. Dan anda kena faham juga kat mana media apa yang anda gunakan. Kalau anda guna Facebook, target dia lain. Okay. Cara penulisan lain. Kalau YouTube lain. Okay. Kalau guna Instagram lagi lain. Okay. Instagram memang 100% boleh kata gambar saja. Okay. Facebook sekarang okey sikit lah. Dulu anda digunakan 20% di teks. Sekarang tak. Sekarang dah tak ada limit. Itu bagus dah sekarang. Okay. Kalau Twitter lagi. Twitter kena banyak teks saja. Pendek-pendek. Okay. Anda kena faham anda punya nature platform anda jual. Okay. And then paling penting adalah call to action. Kalau anda tanya saya betul 3 perkara je saya fokus. Satu, masalah.
Okay, masalah dengan pertama sekali gambar yang ada emotion. Okay, daripada gambar tu orang faham apa masalah yang dihadapi. Okay, apakah yang bakal didapat kalau dia ambil produk anda. Satu, gambar sangat-sangat penting. Kedua, headline. Okay, headline tentukan bagi jelaskan lagi kepada customer anda, pelanggan anda, apakah masalah yang mereka hadapi sekarang ni. Okay. Adakah awak dan saya ada chemistry lah, ada kaitan. Okay. Kucing awak pun ada masalah, saya punya kucing pun ada masalah macam awak juga. Okay. Kucing saya pun sakit mata macam kucing awak juga. Nampak tak? Okay. So bila orang rasa kita menjual benda yang ada kaitan dengan dia akan lebih mudah untuk membeli. Okay. Jangan terlalu push sangatlah. Okay. Dan dari sini kalau anda tengok saya punya kooperatif, saya banyak filter orang tak nampak. Contoh gambar saya ada filter. Lepas tu saya letak harga. Sebab tujuannya adalah saya nak buang orang-orang yang sebarang saya mahal. Saya tak nak layan orang macam ni. Ada orang suka tengok dia punya WhatsApp masuk, beratus-ratus masuk. Dia layan seorang-seorang. Lepas tu dia cakap harga je tak nak beli, diam. Biasa kan? Cakap harga, klik. Okay. Walaupun anda letak gambar tu dengan harga, masih ada orang yang tanya juga harga. Tak apalah, jadi anda dah filter semua yang sebarang anda mahal. Okay, jadi anda perlu layan orang yang memang nak beli. Jadi proses jualan anda tu jadi pendek, sangat pendek. Satu, anda ada periksa dan ada filter daripada masalah. Okay, dia orang beli ni memang datang ada masalah tu. Kedua, ada dah filter dekat harga. So bila dia message anda, memang dia nak, memang boleh kata genuine buyer. Okay. Saya boleh kata mungkin dalam 20% dia yang bukan genuine buyer lah. Dia tanya-tanya, nak survey juga. Jadi tak baca dia punya ayat tu kan, dia nak tanya juga. Ada bahasa itu. Dia nak juga, nak PM juga. Walaupun anda dah letak semua harga, dah letak cara nak bayar, semua letak dah. Tapi dia still lah jadi PM juga. Itu biasa. Okay. Tapi kekurangannya anda dah buang, dah filter, dah tapis semua orang-orang yang membuang masa anda untuk layan nanti. Satu. Okay. And then, paling penting, call to action. Okay. Call to action, anda kena bagi arahan kepada bakal pelanggan anda bagaimana mereka nak beli produk anda sekarang. Okay. Macam mana anda kena proses tu anda kena ringkaskan. Jadi kan pendek. Okay. Walling dengan satu tip macam saya tunjukkan anda semalam menggunakan walling dengan bit.ly. Okay. Walling tujuan dia nak pendekkan kataan tu, link kita. Tak ada orang, kalau anda bagi yang okay, untuk beli sila WhatsApp nombor ni. Percayalah, orang dia tak tahulah kecuali produk anda betul-betul penting, tak ada orang lain yang jual, dia akan WhatsApp anda. Okay, dia akan save nombor anda, dia akan WhatsApp. Sebab apa? Satu orang yang nak message anda dalam WhatsApp, dia kena save nombor anda. Jadi, anda dah pendekkan proses tu. Okay. So, anda siap-siap pre-written text lagi. Okay, bila dia message anda tahulah. Dan call to action, okay, macam mana nak beli siap-siap. Anda kena terangkan step by step. Okay, mudahkan tugas tu. Okay, baru orang akan nampak hasil daripada kooperatif anda. Okay, kalau orang tu tanya soalan-soalan, okay, kita follow up. Lepas tu, low chance. Okay, follow up kalau dia tanya, boleh follow up. Tolong follow up. Okay, kadang-kadang dia memang berminat sebenarnya. Kalau, okay, biasanya bila anda dah filter awal-awal dekat copywriting, dekat gambar, bila dia message anda sebenarnya dia dah berminat dah. Cuma kadang-kadang dia tahu harga je. Ataupun masa tu dia berminat tapi tak cukup duit. Okay, anda boleh follow up balik. Okay, memang mereka akan ada hasil lah. Saya biasa buat. Bila saya dia orang message saya bagi beritahu harga, okey, betul dia senyap. Lepas tu next time saya follow up balik. Okey. Dia berminat. Masa tu dia ada duit lah. Okey. Kadang-kadang tanya dulu dia nak macam nak confirmkan dulu lah. Berminat ataupun dia kadang di message tu dia hantar message sebenarnya dia dah berminat tapi cuma masih tak ada duit. So dia macam orang kata macam bookmark lah. Jadi next time dia boleh scroll balik lah dalam WhatsApp dia, minat tak? Okay, next time, okay. Saya minat ni tapi sekarang tak ada duit. Okay, next time kalau saya teringat saya ada duit, saya teringat saya akan beli balik. So bila anda hantar message untuk follow up, okay, masa tu dia berminat, ada duit, dia akan beli. Okay, follow up bagus.
Sebab tu tujuannya, antara kebagusan guna WhatsApp ni adalah dia ada, kita ada dapat nombor dia lah, kita dapat nombor customer kita. So next time kita boleh follow up dengan dia. So bila dapat tu, tolong save nombor pelanggan dia. Okay. Kalau kadang dia kata, saya minat sis tapi sekarang tak duit. Ya, boleh tak bulan depan? Okay, save nombor dia pending customer. Okay, barang apa. Ataupun kita masa depan kita ada offer. Ada customer itu dia tanya ada tak offer. Kan? Saya jarang buat offer dah. Okay. Saya paling banyak saya offer, okay, saya bagi free shipping tu je. Okay. Sebab saya tak nak educate saya customer jadi educate customer saya untuk promosi. Lepas tu kadang-kadang dia nak juga promosi, saya kata, okay, boleh sis. Saya sebenarnya tak ada promosi tapi saya boleh potong komisen saya. Saya sebenarnya agent je, saya potong komisen saya RM10 untuk bagi diskaun kat sis. Tengoklah macam dia respon. Kan dia rasa macam ada sentuhan hati lah. Okey, sebenarnya sebab yang terbaik kita ada sistem lah, tapi saya manually lah. Saya buat saya macam labelkan nama dia. Saya save nama dia tu, okey, pelanggan ni untuk produk apa. Kalau dia tak nak beli, saya tulis spending tu je. Saya tak ada buat yang sistem yang, kalau ada software dia yang saya tak ingat lah. Saya pernah study lah. Tapi saya sekarang ni saya banyak, saya lebih kepada macam saya save number manually dan saya buat broadcast. Itu je. Terbaik kalau ada satu phone khas lah. Kalau anda macam mana tu, Sarah dengan Anda Muslim kan memang company, itu ada satu phone khas yang boleh simpan 10 nombor. Dan guna basic tak apa. Contoh, anda save manually, okay, nama pelanggan ni, okay, nak beli apa. Okay, kalau tak beli, dia tulis spending. So next time anda buat dalam satu broadcast list, anda send. Okay. Okay, satu lagi perkara. Yang bagusnya adalah daripada anda beli nombor, ada orang buat offer buat servis broadcast WhatsApp. Okay, dia bagi anda nombor, ada belas semua. Okay. Peluang kalau anda belas pada nombor yang tak pernah message anda, okay, peluang anda kena block dengan WhatsApp tinggi. Okay, tapi biasa kalau orang tu klik link anda, yang dia hantar mesej ke WhatsApp, maksudnya dia hantar dulu. So bila anda hantar balik mesej kat dia, Facebook, WhatsApp tak block anda lah. Chance dia kena block tu rendah. Sebab dia yang mesej anda dulu. Okay? Bukan anda mesej dia dulu. Kalau dia mesej anda dulu, kalau anda mesej dia dulu, okay, anda pasal tak? Kalau anda dapat mesej daripada orang tak dikenali yang tulis tu, is this a spam block? Nak block tak? Betul tak? Jadi bila kita hantar gambar tu, bila hantar mesej kepada orang yang pernah mesej kita dulu, jadi dia tak ada benda tu. Selamat kita. Okay, satu hari 5 orang mark kita as spam, account kita boleh kena block. Kita punya WhatsApp tu boleh kena suspend. Okay, biar dia hantar kita mesej. Tapi follow up ni macam sang customer macam kita paksa. Ada tips tak tuan? Tapi kalau kena block kat Telegram bagi ni. Ni macam mana? Orang hantar mesej ke orang ramai ke macam mana? Kalau kita hantar mesej kat orang yang pernah mesej kita ataupun save nombor dia, okey. Kalau gini yang kita ambil nombor orang, kita WhatsApp, kita hantar spam itu. Itu boleh tinggi lah, kena block. Okey. Mark messaging ni. Mark messaging ni dia ada banyak tips lah sebenarnya. Dulu saya ada buat software tu. Tapi saya buat dengan satu programmer lah. Student saya buat programming untuk bank message ni. Saya boleh hantar based on kawasan. Okay, orang berhantar orang keliling, tapi benda tu terlalu risiko. Harapan kena tinggi block. Dan selalunya WhatsApp pandai dia selalu detect dan dia block. Jadi kita tak stop benda tu lah. Penat buat benda tu. Okay, bank message boleh buat. Tapi sebaik-baiknya nombor yang kita hantar tu kita save dulu lah. Okay. Follow up ni some customer macam kita paksa besar. Ada tips tak tuan? Saya rasa macam ni, anda hantar salam dulu. Assalamualaikum. Lepas tu tanya je lah. Minat lagi kat yang produk ni. Kalau tak minat, kalau tak minat dia diam je. Okay, tapi jangan nampak macam ataupun ada promo ke, boleh juga sekali kita promo macam tu lah. Janganlah sepanjang masa.
Okay. Kalau untuk produk yang spray serangga ni, kita ada lebih kurang 3,000 orang mesej yang tak membeli lagi. Okay. Kita dah jual lebih kurang lebih dari 10,000 unit, tapi kita ada 3,000 mesej yang tak membeli lagi. Okay. Tapi kalau tanya saya lah, untuk bulk messaging saya tak galakkan sangat. Okay. Dulu awal-awal okey, masa last 3 tahun lepas okey. Sekarang saya rasa makin lama makin tak lah, jadi saya elakkan. Okay. Saya lebih kepada hantar mesej kepada orang yang dah hantar mesej kepada saya dulu. Okay, contoh saya buat lah, iklan-iklan saya pernah buat. Okay. Siapa yang nak bersalin nanti boleh beritahu saya. Bagi special price. Okay. Kalau anda nampak pendek je saya buat. Okay. Package berpantang. Okay, lepas ni saya akan minta anda buatlah post satu. Okay. Okay. Package berpantang buat pemasuri hati. Tapi ini target saya adalah untuk ni suami ni sebenarnya. Misalnya iklan ni saya target untuk suami. Lain sikit lah. Misalnya orang target untuk perempuan kan, dia target untuk suami. Okay. Suami ni yang sebenarnya ada duit lah. Banyakkannya. Bukan kata perempuan tak ada duit. Tak ada. Tapi kalau suami dia sayang isteri dia, kadang main emotion lah. Main emotion kan. Perhargaan untuk isteri, hadiah untuk isteri. Dia memang akan trigger. Lelaki ni kalau dia baik kan, seboleh-bolehnya dia nak bagi isteri dia terbaik lah. Apa yang dia mampu dia akan bagi. Okay. Dia nampak macam satu appreciation sebab dapat baby dan sebagainya. Okay. Dan tiba-tiba beritahu harga dia siap. Okay. Jadi saya suka bagi harga dia siap sebab saya tak nak customer tertanya juga. Tetapi masih lah, bila dia mesej juga, dia akan tanya harga juga. Jadi tak apa lah. Korang dia tahu harga saya. Okey. Guna mesej, yes. Okey, yang guna mesej tu dia biasa dia orang guna dengan auto reply, auto chat, auto bot, chatbot. Saya tak pernah guna. Okey, dia technical sikit lah. Saya tak pernah explore ni. Chatbot, dia guna chatbot, yes. Dia dah macam ada pre-written punya script. So soalan jawab. Okay. Saya tak pernah cuba lagi. Yang ni saya tak pernah buat lagi lah. Mungkin masa depan saya akan saji lah. Okay. Saya sekarang banyak kepada terus ke website, beli terus website ataupun WhatsApp. WhatsApp pun saya tak banyak cerita pun. Okay. Saya tak adalah nak sesi apa, bertemu buat, tanya daripada mana, umur berapa, sakit apa kan. Tak ada, saya tanya. Nama pun saya tak tanya. Saya tanya si saya minat tak. Yes. Itu saya kerja promoter baju. Saya kat tempat dia boleh dapat 3,000 sebulan, kat tempat perempuan nak dapat 3,000 pun tempur. Betul. Okey, lelaki ni dia jarang membeli sebenarnya, tapi barang mahal boleh beli. Okey. Dia boleh beli satu barang suka dia ambil je. Dia tak ada nak banding-banding apa dia ambil, dia suka dia ambil dia bayar. Kalau dia mampu lah. Okay, kalau perempuan ni walaupun dia mampu, dia akan bandingkan 7-8 kedai. Kan? Lepas tu lupa kedai mana dia beli. Okay. Yes, betul. Haji, perlu beli je. Sebab tu lah lelaki, so dalam lelaki tu jualan kotak. Kalau dia jual satu, lelaki akan ambil satu je. Okey, kalau anda ada kedai runcit, contoh saya bagi, kalau saya cerita anda, ikan bilis saya tu, yang beli kebanyakannya dalam pack tu ada lelaki lah. Sebab apa lelaki ni malah nak tinggal dia ambil je, walaupun harga mahal sikit. Okay, kalau anda nak jual sayur ataupun sebagainya, ikan, kalau anda siap jual pack, dalam pack dia lelaki akan ambil tu. Dia tak pilih. Okay, perempuan dia akan pilih sayur, dia akan tengok-tengok kan, ambil cekak macam tu. Lelaki tak, kalau ada ikat lagi bagus, dia ambil je, tak fikir pun. Okay, untungnya lelaki lah. Tak terlalu untung ke tak, tapi anda kena tahu customer anda lah. Penting, okay, anda nak jual produk, especially anda ada very limited budget, tolong study market anda dulu. Siapa customer anda? Okay, nasihat saya lah. Contoh yang urutan untuk perempuan, tapi daripada urutan ni banyak saya buat ni, kaki ni kurang dapat sambutan lah. Okay. Urutan badan, urutan salin sangat dapat. Dan untuk lelaki, untuk bukan urutan badan lelaki lah, urutan kelakian kita buat. Okay. Ada urutan lapis lelaki juga. Okay. Untuk badan, untuk lenguh ada, tapi untuk batin tak adalah kita buat. Okay. Kadang-kadang saya dapat gakol tengah malam, orang nak apa urutan perempuan, yang call tu lelaki, saya tak ambil lah, saya tak layan.
Saya block terus. Okay, ini contoh saya buat iklan untuk apa? Spray tadi untuk lalat. Jadi saya tak nampak, ada orang tanya tapi tak banyak. Jadi saya stop iklan ni sebab saya nak fokus kepada yang boleh generate duit dulu. Okay, kalau ada iklan saya masih mudah. Ni awal-awal saya buat dulu. Okay. Kita lepas tu. November ya saya lepas. Okay, keracunan makanan, keracunan lalat. Apa lalat? Klik. Nah, ini saya asal saya guna WhatsApp domain. Tapi bila saya nampak WhatsApp domain banyak masalah, banyak orang tak dapat connect kepada saya punya WhatsApp, saya stop. Saya guna, saya check aktif, saya jumpa wali. Dan wali ni bagusnya dia kita boleh return custom tags. Okay. Satu. Ini saya jual ni lah. Ini bukan saya punya lah. Orang minta tolong. Okay. Bila ada kata negatif dekat Facebook, kata keraan, kata negatif, contoh breakout, jerawat dan sebagainya, Facebook tak benar kan. Jadi saya kena guna ayat-ayat ejaan yang pelik-pelik sikit lah. Macam tadika punya ejaan. Okay. Tapi gambar, headline, call to action. Itu penting. Okay, ini contoh. Ini saya last year saya buat untuk company training. Saya trainer dia lah. Dia minta saya, dia kata you Chinese kami. Dia kata betul ke you ni? Apa sifu marketing, online marketing. Dia kata betul. Okay, you buat lah. Okay, saya buat tu dia. Dia buat, kata dia buat banyak, dia spend banyak duit, tak ada orang respon. Lepas tu saya, okay, you buat lah. Lepas tu saya buat. Lepas tu tanya, boleh tak you ajar saya? Okay. Tapi alhamdulillah, kelas ni memang full kelas lah. Full apa? Full participant, full. Okay, macam mana gambar ni orang perempuan sukses, laptop, lepas tu ada ni, ada apa? Ada Facebook, Google semua. So orang tahu orang akan belajar apa, senang. Slide ni dapat, memang dapat pun. Saya tambah lagi. Slide saya ada tambahan. Kalau nak lepas ni boleh juga, saya boleh lagi, tak salah. Okay, cuma yang bagi orang lain lah. Note dalam note tu saya bagi je ni. Note yang apa pun Aisyah share tu, kat link tu, note sama. Cuma yang ni saya ada tambahan sikit lagi. Okay, macam mana nak decide different product ni dengan share pada group apa? Okay, contoh group apa? Saya cerita sikit lah. Okay. Saya buat servis urutan salin. Okay. Dekat Facebook, sebab saya dah spend masa terlalu banyak masa saya spend dekat Facebook. Jadi saya banyak benda saya tahu lah. Kan, saya explore, saya kata-kata lah. Okay, contoh. Saya nak jual servis urutan kepada ibu bersalin ataupun ibu yang produk berkaitan dengan milk booster dan sebagainya. Okay. Cuba anda buka Google anda sekarang. Okay, anda type ibu hamil atau ibu mengandung lah, ibu mengandung. Anda type ni, check box dia, dekat search box, sorry. Anda pergi dekat group. Okay. Anda nampak tak? Ada grup yang 35,000 orang, ada grup 53,000 orang, ada grup 100,000 orang. Okay. Ini semuanya, orang yang masuk grup ni adalah secara sukarela. Dia datang masuk dalam grup ni nak belajar something. Okay. Tapi saya tak bolehlah masuk, saya guna profil gambar saya yang Hazri J ada janggut ni. Memang orang tak lepas lah. Dia grup ni pun dia dah ada restriction. Dan dia nak masuk kena dengan approval daripada admin dia. Okay. Jadi saya tak boleh masuk. Jadi saya kena ada guna profil lain yang gambar perempuan untuk masuk lah. Okay. Kat sini saya promote produk ataupun jadi saya cerita lagi. Sikit je. Okay. Jadi saya buat. Ya, sudah. Dah ada slide dalam WhatsApp. Okay, saya punya slide selalu berubah. Sebab saya suka tambah-tambah kemudian. Dapat idea baru saya tambah. Ya.
Okey, sekarang 10.30. Kita lihat 15 minit. Lepas ni kita akan buat post pertama kat Facebook anda. Okey. Saya nak minta anda buat yang full, yang lepas ni kita boleh buat iklan terus. Tuan kena pilih grup yang boleh buat push. Yang betul dan kurang tepat. Ada betul juga, ada sikit perubahan sikit. Ada saya switch, jadi saya cerita lepas lihat. Sebenarnya memang dah kurang dah. Dia lebih kepada macam apa, nak kenal produk kita je lah. Dia macam kita buat niche je lah. Dulu ada respon, sekarang kurang. Saya tunjuk anda satu, kalau nak lihat tu. Apa saya tunjuk satu je lah. Ini saya tunjuk anda, saya buat iklan ni dekat satu pasar raya. Pasar raya lah. Ini 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas? 4 tahun lepas. Okey. Okey, ni nampak iklan ni. Nampak tak? 178 komen. Nampak. Nama saya sendiri post. Saya target group je. Ini pasar raya, tuan pasar raya. Dia nak buat campaign back to school. Okay. So dia ada 64 cawangan. Apa saya buat? Saya fokus pada kawasan yang berdekatan dengan kedai dia, dengan dia punya supermarket dia. Nampak tak ada berapa komen ni? Okay. Kalau ada post pada grup yang tepat, iklan yang tepat, okay, yang betul, okay, setiap kita tahu, okay, 69 sen. Offer bagi sekolah, 69 sen. Kau kan bagi bersekolah 69 sen tak banyak pun, dalam 1 rak, 2 rak je. Okay, tapi sebab tu, orang bawah tu komen, orang tag. Tengok. Sampai ni, orang komen, saya terpaksa call dia punya HQ. Saya cakap dengan bos dia, saya ada owner company kan, saya ada nombor dia. Oh, saya tag dia. Nampak tak? Contohlah. Total sale dia cakap 11 hari 15 juta. Okay, saya pergi kedai, dia kata, bang, kita sempat kemas kedai bang. Orang datang ramai sangat. Tutup kedai pun kemas. Yes, jangan masukkan grup dekat satu cara ada apa dia cakap. Kalau anda buka grup ni dia reach tak macam dulu. Okay, tapi saya gunakan macam mana? Saya gunakan grup ni untuk cari kawan. Okay, boleh post juga. Ada grup benarkan, tak benarkan, tak apa. Itu biasa. Ada yang dapat respon, ada tak respon. Okay, tapi saya gunakan untuk lebih kepada cari targeted customer. Okay, nanti saya kemudian. Okay, lepas lihat 15 minit, kita akan sambung cerita boleh. So kita sambung 10.45. Jadi saya cerita detail sikit. So anda nak tanya soalan, tanya. Saya akan buka. Okey, boleh kita lihat dulu 10.45 kita sambung. Terima kasih. Kita rehat dulu ya. Kita rehat je. Okey. Minum. Okey, selamat minum. Bersama orang.